kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, pegawai dari Embasi Korea, Gubernur Ikram, Gubernur Amir Korea, adik jawatan kuasa, tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, adik-adik, anak-anak pelajar yang kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberikan kesempatan sehingga ke masa sekarang ini. So saya rasa cukup terhibur dengan persembahan daripada Dr. Had tadi. Kan actually dah di conclude pun sebenarnya kalau kita tengok dalam slide yang terakhir, bagaimana akhirnya ataupun cure, ubat yang kita boleh ambil daripada benda-benda yang berlaku di hadapan kita. Jadi walau bagaimanapun, oleh kerana ada satu slot untuk saya dan saya rasa tak perlu saya nak ambil masa yang panjang, cuma kita bagi masa panjang untuk QA nanti insya-Allah. Kan? Dan itulah yang saya memang target pun supaya benda ini didedahkan. Kan kalau yang terbaru untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, kita baru buat research antara Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia tentang akhlak ataupun akidah anak-anak kita di sekolah, kan, yang di seluruh Malaysia, kan, diambil daripada utara, selatan dan timur, kan. Jadi gejala kristianisasi, kan, untuk pengetahuan anak-anak sekalian, pelajar-pelajar sekalian, cukup berleluasa dan cukup membimbangkan kita. Kerana apa? Kerana jati diri mereka tidak ada. Tidak ada kekuatan dalaman yang boleh nak menyahkan, kan, kerana aspek-aspek dorongan-dorongan atau faktor-faktor yang dibentangkan oleh Dr. Hadina tadi. Begitu jugalah, kan, pelajar-pelajar yang berada di sini. Tidak terkecuali kita merasakan kita ini terlepas jauh daripada pengetahuan ibu bapa kita. Kita berada dalam lingkungan yang kita rasa cukup comfortable untuk buat apa sahaja yang kita nak. Tanpa kita rasa Tuhan yang ada pada kita pelajar pada peringkat awal di Malaysia dulu, Tuhan itu tidak ada di Korea ini. Seolah-olah begitu. Jadi pelajar-pelajar dikasih sekalian, apa yang lebih penting daripada itu, iaitu exposure itu penting. Pengalaman untuk nak explore benda-benda itu ada. Dan saya tengok respon daripada pelajar lelaki dan perempuan cukup baik, kan, dalam aspek seksualiti dan sebagainya. Benda itu kita kena tahu. Jangan kita innocent, tak tahu langsung. Dan kita tahu hanya sekadar untuk kita nak avoid daripada terlibat dengan gejala-gejala seperti itu. Kerana saya normal kata sebaik manusia ialah orang yang tahu jahiliah itu, baru dia boleh perform, dia boleh lompat jauh daripada Islam ini. Seperti mana yang dibaca oleh Gubernur Amir kita tadi, kan, dia sebaik-baik manusia, kan, ini baik pada masa jahiliah, baik pada zaman Islam, dengan syarat dia apabila dia memahami. So we have knowledge, kita kena ada knowledge, kena ada ilmu bagaimana nak menangani isu ini. So para pelajar yang dikasih sekalian, tak lain dan tak bukan, kita hendaklah merasai bagaimana kita ini kena mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang sama yang Allah wani dalam surah Toha. Innani anallah. Ayat ini kalau kita tengok dalam tafsir, apabila dikupas oleh insan yang bernama Abu Bakar, beberapa kali hampir tumbang. Innani anallah, sesungguhnya aku Tuhan, aku Allah. La ilaha illa anta. La ilaha illa, tidak ada lain kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Aqimis salata li dzikri, anda dirikanlah salat untuk mengingati aku. Itu satu tamparan hebat tentang di mana saja kita berada. Para pelajar sekalian, Allah itu jugalah yang berada di mana-mana kita berada. Nak masuk Allah itu ada kepada kita. Dengan kita tengok gejala-gejala akhirnya, kalau kita tengok tadi dengan hedonism yang dibentang oleh Dr. Had tadi, akhirnya apakah orang yang terlibat involved begitu rasa happy? Selepas dia mencapai satu klimak yang tinggi, apakah dia rasa happy? Tak.
Dia masih lagi mencari identiti dia di mana. Berapa orang yang proud dengan Muslim dia? Are you a Muslim? Dia proud. Are you proud? Tak berapa nak. Are you a Muslim? I think tak berapa nak. Yes, I'm a Muslim. Jadi diri itu tidak ada. Sama, yang Malaysia, Korea. Dia tak rasa, tak spontan keluar. Kenapa? Dalaman itu tak meyakinkan dia bahawa dia Muslim. Orang lain yang merasa cukup bangga dia dengan Muslim. Antumul a'lau in kuntum mu'minin. La tahzanu. Jangan kamu rasa rendah diri, jangan kamu rasa duka cita. Kamu tinggi disebabkan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So anda yang berada di Korea ni tak ramai pun. Golongan ghuraba, golongan minority. Ghuraba min golongan yang terasing, yang lebih berharga daripada mutiara. Golongan minority inilah yang golongan yang dah terbukti proven berada di tengah-tengah kota raya Korea ini, tapi masih lagi excellent menjaga iman dan akidah. Itu yang kita nak. Bukan di kalangan anda yang telah tersasar, tapi kembali balik, alhamdulillah. Maka sebab itu kita agama Islam ini Allah bagi satu ruang yang kita don't give up dengan agama kita ini. Tinggi mana, banyak mana dosa yang you all buat, don't give up. La tayasu min rauhillah. Allah kata jangan rasa duka cita, give up dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ada ruang untuk kita kembali kepada Allah. Itu bukan agama Kristian. Agama Kristian tu tengok kan, macam mana dia orang pergi buat dakwah, tak malu, tak apa, buat sacrifice masa tenaga dia pergi bagi pamphlet terang kat orang. Kita boleh buat. Nampak? Itu challenge kepada kita. Kenapa dia buat yang dia memang tak betul? Inna dina indallahi al-Islam, confirm. Kalau orang kata sebab tu, kalau orang kata agama semua sama Ustaz. Yes, tapi yang benar adalah Islam. Semua sama untuk mengajak kepada, tapi yang benar indallahi al-Islam. Faman yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agamanya, way of life, kehidupan dia, Allah Ta'ala la yuqbala minhu, Allah tidak terima. Nak gambarkan bawa jati diri agama ini anak-anak sekalian. Bawa jati diri kita rasa kita ini bukan orang yang tak ada rasa inferiority complex sebagai seorang Muslim. As long as a Muslim, kita rasa tinggi ini. Tambah you all ni cukup baik saya rasa, kerana berada ni orang kedutaan pun cukup alert, datang dalam keadaan yang kalau saya tak sanggup datang kan, tunggu hari je nak deliver. Saya tak tunggu hari ni pun pasal susah. Ni yang saya ni 3-4 bulan ni susah. Ini datang untuk you all. Nampak? Itu orang yang appreciate, menghargai bagaimana susah payah dia datang. Ni ada 2 orang lagi. Itu saya nak buat ni, nak ceritakan ini. Selagi mana kita pegang, inilah yang rasanya usaha kerdil Amer yang buat ini. Ni yang ada orang penaja-penaja yang ada ni, buat benda-benda yang ni boleh kumpul semua orang ini. Sebagai Muslim ini, ukhuwah Islamiah ini, program-program yang seperti ini mesti dibuat. Bila program-program yang boleh jati diri kita, bangga kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Kan, even you nak menyanyi lagu negara aku pun, kalau you tak hormat negara aku, you dari segi iman you dah kurang. Kan, kalau orang nak menyanyi negara aku, nak naik bendera, you masih relax. Tak pernah orang ajar, Islam ajar you jangan respect kepada negara. Tidak ada. Dia mesti suruh proud dengan negara kita. Begitu juga Rasulullah apabila dihalau keluar daripada mana? Daripada Mekah. Dia lahir di Mekah, dihalau keluar Rasulullah, jalan beberapa langkah, dia pusing balik, mengalir air mata. Welcome back. Saya akan datang balik. Dalam keadaan yang sedih nak meninggal kerana dihalau, dinafikan hak jadi Mekah. Dia pusing balik tengok Mekah. Maka sebab tu kita, kalau kita nak pergi Mekah kan, kita buat tawaf apa? Tawaf apa tu yang datar kepada Kaabah? Tawaf wida. Tawaf selamat tinggal. Kita nak selamat tinggal, aku nak datang balik.
Kalau aku pergi pun gini, aku dah buat, aku dah menemui, aku janji, aku dah laksanakan perintah kamu wahai Allah. Sekarang aku nak tata balik. Aku nak balik ini. Itu yang setengah-setengah yang you faham rejik ni, dia tak nak tengok muka macam ni, dia tak. Tak apa tengok pun tak apa. Tapi nak gambarkan tak sampai hati tu. Macam ni dah tahu apa benda. Boleh. Sama macam orang yang nak pergi Mekah tu. Tak salam orang dah, nak syuk. Nak tengok je, tak nak salam ke kanan dah. Ustaz ajar suruh fokus. Bukan macam tu. Nampak? Pelajar yang dikasih sekalian. Nak bawa begini. Maka sebab tu, kalau misalnya kata orang tu kena bangun untuk menyanyikan lagu negaraku. Tiba-tiba anda tak bangun. Anda telah melakukan satu penderhakaan. Dari segi patriotik, dari segi agama tak ada begitu. Rasulullah bangun untuk menghormati. Sama, kita tengok orang-orang kenamaan lalu, kita kena bangun. Tafassahu fil majlis, ayat Quran tu. Ya ayyuhallazina amanu tafassahu fil masajid, fil majlis. Bangun, beri hormat kepada majlis. Protokol itu yang kita belajar, protokol itu adalah daripada Islam. Maka sebab itu saya dapat jati ni kadang-kadang kita separatekan, kita kompakmenkan Islam ini. Kita rasa Islam tak boleh nak solve problem kita. Maka sebab itu kita tengok ayat yang dibaca oleh Qari tadi dari surah Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah, dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang penuh tawaduk dan khusyuk. Dia tahu apa tujuan dia datang ke Korea ini. Dalam masa beberapa tahun, apa tujuan dia hidup di muka bumi Korea ini. Selepas itu dia nak pergi ke mana? Dia tahu hauna. Bukan sombong, bukan beragak, dia cari dan take opportunity, berada di sini, timba pengalaman sepenuhnya. Dia akan balik menabur bakti kepada negara dia. Umpamanya begitu maksudnya. Kena faham begitu anak-anak sekalian. Kita panggil anak ni, ada mereka ni, anak-anak murid saya ada kat sini. Mana orang Asis orang kat sini? Bangga sih budak Asis ke malu nak mengaku Asis? Oh, itu. Itu saya nak gambarkan begitu. Siapa yang ajar? Islam yang mengajar kita. Inilah yang Ustaz Sri Amir yang buat ni, kami ada kesempatan sini datang kan untuk bagi sokongan. Anak-anak yang lain tolong bagi sokongan kepada ni Amir yang buat ni. Gubernur kita dah ada. Untuk apa? Untuk nak membina suasana jati diri ini. Kita nak faham ini. Kadang orang bila dia kata dia lagi baik kepada Islam ni, dia pandang orang lain. Tak betul. Dia naik makam dia jadi baik, dia tak pandang orang lain. Pak, itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran Qadiani. Islam ni selagi you semakin baik, you respect orang lain, dia rasa kesian. Kenapa orang tu tak boleh jadi? Kenapa aku tak boleh tarik dia datang? Kita tak perlu kita jadi baik, kita kawan dengan orang kita je. Kalau yang tudung labuh, yang tudung bulat tu kawan yang tudung bulat je. Tak, Islam tak. Nabi kita tengok daripada awal. Nabi kan, dia semua dia kawan semua. Semua orang cukup senang dengan dia. Nampak kita dengan kadang kita dengan selesa dengan klik-klik kita sahaja. Tak. Kita kena buka barrier ni, buka. Kita kawan balik semua. Ini jati diri yang kita. Kerana saya diminta untuk cakap sedikit bab ini dan conclusionnya ada. Of course agama, saya tak nak terang itu. Agama. Maka sebab itu yang dibaca tadi, hauna wa iza khatabahumul jahilun. So kita nak jadi baik, kita nak perform sebagai hamba Allah, nak perform sebagai seorang student, halangannya cukup banyak. Ada orang yang cukup ya memberikan halangan kepada kita. Kita kata apa? Qalu salama. Biarkan dia, ignore apa yang dia buat. Apa yang dia ganggu kita, ignore. Peduli apa, aku banyak lagi mesej yang aku nak bawa. Banyak lagi pengalaman-pengalaman yang aku nak timba. Itu pelajar kasih sekalian. Maka sebab tu, kenapa digunakan apa rijal? Ada baju kan? Tunjuk sikit mana baju Amir? Rijal. Sebari Malaysian rijal. Kan? Rijal ni lelaki dan perempuan. Kalau orang tua bayar kami ke atas orang tua. Kalau jadi baik, orang kata eloklah jadi baik, tua nak mampus. Orang dah pencin jadi baik. Benar, of course, pasal dia dah pencin, dia kena jadi baik. Tapi kalau macam you all ni very young, yang jiwa yang tenaga kuat tadi yang doktor sebut tadi, tengah ada kekuatan, tengah boleh enjoy, tiba-tiba you boleh control, you behave sebagai seorang Muslim. Ini yang Allah kata, yang Allah cukup respect ini, sehingga Allah rakamkan dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratan an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakat ila akhir ayat. Businessman. Karena
kita punya keunggulan seorang itu apabila berjaya dalam bisnes. Semua orang nak jadi kaya. Allah gunakan istilah rijalun la tulhihim. Businessman atau apa-apa orang yang berjaya ini, dia tidak diganggu gugat oleh benda-benda yang lain, sehingga dia menjadikan dia membelakangkan agama dia. Pergi mana kita pergi pun, agamanya mesti dia pegang. Kalau you orang Melayu, peganglah dengan orang Melayu yang itu. Anak-anak dia, kadang dia lupa jati diri dia. Orang mana? Tak mengaku dia orang Kelantan. Makan bodoh lagi tu. Tapi tak ngaku dah, bukan orang Kelantan. Kadang-kadang keluar sekali, terkeluar perkataan tu, kecek. Kelantan tak ada, lama dah pindah bunyi. Slang macam orang Jawa kan. Dia ada kadang dia lupa daratan. Macam orang Jawa, you Jawa? Tak ada lah Jawa, tak ada lah dalam tu pun confirm dia Jawa dah. So anak-anak yang dikasih sekalian, pelajar yang dikasih sekalian, gunakan kesempatan ini. You dah tengok daripada pembentangan tadi bagaimana suasana. Kita tak nak jadi macam itu. Kita dah ada dah, kita dah tahu dah. Sebab tu dalam surah Furqan yang baca tadi kan, nak bina jati diri kan, apa ciri-ciri ibadur rahman tadi kan, wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatamahul jahiluna qalu salama wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Banyak solat sujud. 3. Yang ketiga wajib banyak solat sujud. Mabit, berjaga malam. You all duduk di tengah-tengah ni, besok nanti subuh pukul 3 pagi dengan keadaan yang sejuk. You all bangun semata-mata kerana Allah. Masya Allah, pahala. Yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam walladzina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam. Yang berdoa, ya Allah tolong jauhkan aku daripada azab neraka. Itu ciri yang keempat yang dibaca oleh Qari tadi. 2 orang baca tadi. Cenderjah nak ulas ni kan? Kalau kita sebut kata agama penyelesaian, kita kata agama yang macam mana lagi? Saya dah solat. Kalau boleh semua solat ini, you all banyak berdoa is other. Doa, bayangkan kawan-kawan you yang berada bersama, yang you kasih sayang kepada kawan yang datang satu misi, visi yang sama untuk menimba ilmu sebagai seorang Muslim di tempat, di negara yang bukan Muslim. Tapi bi'ah dia Muslim. Ini yang ditulis oleh Iqbal kan? Huna Muslim, huna Islam walaysa Muslim. Di sana ada Islam tapi tidak ada orang Islam. Contoh, di Malaysia negara Islam tapi orang Islam tak ada. Di Korea negara bukan negara Islam tapi orang Islam ada. Kita faham? Itu Iqbal, seorang ahli falsafah. Maksudnya you berada di negara yang bukan Islam tapi kehidupan praktism dia sendiri Islam ada. Orang semua respect kan kehidupan orang Korea seperti mana orang Islam. Wajib bekerjanya, pembersihnya. Di tempat kita masjid tandas. Siapa nak masuk tandas masjid di kawasan kita? Tapi Islam, tapi tak praktis sebagai seorang Muslim. Nanti Iqbal menulis, nak gambarkan ada 2 totally different. Bila orang dan Muslim ini totally different dengan orang lain. Dari segi kita ada subjek, pakaian pun semua tak ada masalah. Itu benda-benda remeh-temeh. Saya tak tengok benda-benda dia orang nak buat rambut macam mana buatlah. Bukan mesti jadi bila jadi masuk grup Amir ni mesti pakai songkok. Janggut ada satu pattern. Ini benda tak main lah, benda kecil-kecil macam tu. Nak jadi imam mesti yang kena pakai jubah. Kalau pakai seluar jeans tak boleh jadi imam. Yang macam tu tak payah nak bincang-bincang. Yang penting dalaman itu penting. Ini kadang kita tengok rambut ni, kalau rambut yang macam ni pang ni, kita tengok tak boleh. Kita jangan judge orang macam tu, tengok kulit dia. Ni orang remaja, kita boleh macam nak supaya macam Ustaz tu rambut kena trim, janggut kena macam ni. Dia baru muda. Baru umur 22, 21, tengah naik. Belum kahwin lagi, baru nak tackle orang, baru nak usah each other. Dia kena ada satu perwatakan lain. Tiba-tiba kita bagi penekanan, kita tidak seimbang. Nampak tak? Kita berdekatan, kita mendekati mereka. Ini cara dia.
Dan kita anak-anak sekalian, kita nak praktis Islam ni kena ada kelompok. Kita tak boleh alone. Hebat macam mana anda alone tak boleh pergi jauh. Sebab tu dia ada suasana bi'ah. Kena sebut pronunciation tu betul. Bi'ah, bukan bi'ah. Itu Rabi'atul Adawiyah. Bi'ah. Bi'ah. Kata orang banyak sebut no. Bi'ah. Ada satu wujud kan yang saya ingat lagi lama dah. Orang ni dia nak rasmi penutup satu majlis. Seperti mana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Berdiri panjang dengan penuh confidence. Salah tak baca tu? Salah lah pasal dia pergi surah Tin. Tapi orang ni kena power dah tu, tengok tak berani nak, lepas tu baru gelap. Sama dengan orang jadi imam, duk baca kuliah ayyuhal kafirun tak boleh nak keluar. Kuliah ayyuhal kafirun wala antum abiduna ma'abu wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abu wala ana abdu. Tak boleh keluar. Apa masalah? Itu sebenarnya yang saya cuba bawakan penyelesaian jati diri ini kena direlitkan dengan ilmu. Apapun kita tengok yang orang-orang yang berjuang dalam Islam, yang menginfakkan Islam ini, kita tengok dia bukan latar belakang agama yang pure agama. Jadi orang ini banyak penulis-penulis orang yang hebat-hebat yang berjuang ini, yang mati, yang berjuang daripada engineering. Orang Iran umpamanya, kan? Orang ni dia hafiz, engineer tapi hafiz, doktor tapi hafiz, Quran itu ada. Kan? Itu pasal itu yang saya nak buatkan, kita faham yang mana yang sepatutnya di aulawiyat. Seperti mana saya sebut, kan saya sebut hari itu sekali dengan kawan. Kan? Saya sembahyang di Masjid Negara. Mic putus. Imam ganas sangat. Letak mic kat sini, lepas tu masa sujud nak naik tu tersangkut di apa? Di lutut dia. Kerak jatuh mic tu. Bayangkan Jumaah panjang kat belakang dengan wanitanya belakang. Dia naik, patutnya dia ambil lah. Dia jatuh dia ambil. Allah, sami Allah, liman ada pegang. Nak bubuh sini pun boleh. Boleh. Ustaz banyak bergerak. Ya. Dia tak ambil, biar dia senyap naik.